Baik, okay, dah start record ya. So kita bermula dengan assignment lah. Yang tadi soft sell tadi, minta maaf dah tak nak record ya. Okay, yang tu dia boleh refer balik pada kita punya slide. Okay, so kita mula balik. Ini adalah assignment yang ketiga, iaitu portfolio social media. So you kena, kalau you nak ikut saya punya guideline ini, saya punya template yang saya telah sediakan ini, boleh. Kalau you ada template you sendiri pun tak apa, boleh gunakan. Tapi make sure that you follow the guideline lah. Okay, kita ada table of content, kita ada acknowledgement, then we have executive summary followed by the table of content. Kena buat dia elok, cantik-cantik supaya kalau saya lepas nak tengok business, dia punya vision and mission lah. So saya terus boleh go for pages mana, terus pergi kepada content yang saya nak tu lah. Alright, so kita ada registration of Go E-commerce. As I said 2 weeks previous, each of you wajib compulsory untuk register Go E-commerce. Okay, insyaAllah minggu ini kita akan sama-sama buat. Sebabnya bila saya bagi tahu tapi you tak buat at that time, you akan lupa dan nanti you register salah. Sebab Go E-commerce ini adalah satu apps lah kot saya panggil, apps yang dibangunkan oleh MDEC untuk generate ataupun untuk membantu usahawan-usahawan. Saya kira you all sebagai entrepreneur lah ya, sebab kita memang dah buat daripada BMC kan, ada own business, even though business itu adalah business yang you tak register SSM pun, you tak jalankan sepenuhnya pun, tapi tak apa. So bila kita register dengan Go E-commerce ini, dia akan memberi training ataupun memberi extra information. Kalau lepas ni you rasa macam nak tahu macam mana nak buat account, nak tahu macam mana copywriting dan sebagainya, tak pernah get clear kan, dalam Go E-commerce ni dia sediakan modul. So you boleh berbalik lah kalau lepas ni you nak tengok kan. But don't worry, registration of Go E-commerce ini, nanti kalau you tengok rubrik, saya kongsikan juga rubrik 10 marks. Sama ada register, markah ya, register dengan tak register. Tak register kosong terus. Register 10 markah. So penting lah untuk you register Go E-commerce. Kalau you memang tak ingat lah puan minggu lepas tu Go E-commerce tu yang mana ya, nak register macam mana ya, tak apa, lepas ni saya akan buat simulation. You follow sahaja. Okay, make sure kalau ada yang depan laptop lagi bagus lah, kita buat sama-sama. But once you register, the important things adalah kita nak generate kita punya e-cert, e-certification. So e-cert itulah yang saya nak you attach dalam kita punya report ini. 1.0, 1.0 registration Go E-commerce, you akan, once you register and saya approve, you akan dapat satu certificate. So certificate itu attach dalam Go E-commerce, means that you have been registered and you berada di bawah kelas saya lah. So dalam Go E-commerce ada ramai lagi lecturer-lecturer yang terlibat. So you bawah saya bermaksud betul lah saluran you tu. Okay, so tak nak salah daftar pula. So nanti kita akan buat sama-sama. Okay, itu untuk Go E-commerce. So kita ada introduction of business. You boleh masukkan nama, address dan sebagainya, carta organisasi. Supposedly vision dulu ya, baru mission, dia balik. Okay, tak apa, nanti yang ni saya akan, sebelum saya sharekan you all, saya akan edit balik lah. Ni sepatutnya kena vision dulu. Sebab apa? Vision ini adalah something that you need to, you want to achieve your target. In doing a business, apa yang you desire to achieve. Okay, so kita letakkan vision dahulu and followed by the mission, which is method ataupun approaches that we use to make sure that our vision is accomplished. Menggunakan cara apa, method apa kan. So itu adalah you punya mission. Okay, and followed by the cerita sikit pasal produk ataupun service description, yang bermaksud dekat bahagian ini ada illustration product or service and description. Okay, so untuk illustration ini you need to attach pictures. Letaklah gambar contohlah kalau you buat business you tu scarf. Okay, tudung kan. So ada beberapa jenis scarf, instant scarf, white shawl, pleated shawl, satin shawl, 2 loop shawl, 1 loop shawl dan sebagainya, macam-macam tudung sekarang kan. So letakkan gambar, nama produk you itu, contoh
Fatimah Instant Shawl, Mutiara Tulips, ada nama-nama kan. So letakkan nama produk or service, you describe sikit panjang dia punya measurement, panjang, lebar berapa, menggunakan material apa, so you describe lah. Okay, so 2.6 iaitu price list. Okay, bye-bye. Okay, yang seterusnya adalah price. Letakkan nama produk tersebut dan berapa harganya. Tujuan saya letakkan kotak-kotak ni senang, supaya you tak perlu bersusah payah because yelah saya tahulah PJJ kan, so saya nak memudahkan sebenarnya ni. So saya letakkan kotak-kotak ni, you tak perlu nak karang dan sebagainya lah. Letakkan saja details, price. Okay, sudah complete dah. Saya pun boleh nampak, saya pun boleh faham, tengok boleh faham. Okay, and another one, okay, kita dah masuk dah kepada Facebook. So once kita dah create kita punya Facebook page itu, kita ada dia punya panggil apa, URL kan. URL kat sini, sorry, kat 3.1, creating Facebook page. So you screenshot you punya page itu, you attach dekat 3.1. Okay, and 3.2 adalah dia punya URL. So you paste saja you punya URL dekat dalam kotak ni. Okay, supaya nanti saya betul-betul tahu bahawa you memang ada page tersebut. Tak boleh tipu-tipu ya. So saya akan tengok kepada you punya page tersebut. Okay, memang wujud, memang you jalan, memang you buat hard sell, soft sell dan sebagainya lah. You tak ambil daripada page orang lain, you tak edit page orang lain dan sebagainya. Okay, so letakkan URL dan barulah followed by the teaser. Okay, kena screenshot lah di bahagian Facebook ini, semuanya you kena screenshot. Okay, so daripada screenshot itulah saya nampak date-nya, saya nampak kalau ada comment, kalau ada like dan sebagainya, ada share ke apa ke. Okay, berapa banyak nanti kita akan tengok dalam kita punya rubrik. If I'm not mistaken, at least kalau nak dapat markah full tu kena 6 lah teasernya. Yang 3.1 ni, yang creating Facebook page ni, berapa banyak like yang orang dah like page you ni. Okay, tu pun akan diambil kira. Okay, alright, so teaser ni ada berapa, Facebook copywriting, hard sell, berapa banyak dah yang you dah post. Okay, soft sell pun begitu. Tapi make sure that each of our copywriting ini mengikut spesifikasi, mengikut standard yang telah ditetapkan. Macam kalau hard sell, if you still remember, kita ada formula AIDCA, AIDCA. So you kena gunakan lah, tak boleh lah senang-senang hard sell, buat je suka hati. Kita tak boleh ya, sebab kita dah belajar formula, so kena guna formula tersebut. You boleh je kalau you tak ikut formula, right? Hentam je lah, ada diterima sebenarnya, tapi markahnya kurang lah. Sebab dalam kita punya rubrik memang ditegaskan, dinyatakan ada soft sell, ada hard sell, and mengikuti that provided AIDCA punya formula, followed AIDCA punya formula. Sama macam yang soft sell, dia kena ada CTA, call to attention. Kena ada yang you post atas-atas pengenalan, tips dan sebagainya, bawah kena ada CTA lah. Okay, and grafik bermaksud gambar-gambar. Okay, untuk grafik ini kalau let's say lah, kalau memang you ada business tersebut kan, memang dah ada page dan sebagainya, boleh saja gunakan gambar yang leader bagi dan sebagainya kan. Tapi you kena macam edit sikit lah, letakkan nama you as a seller dan sebagainya. And selalu kalau saya akan menggunakan apps Canva. Kalau you pernah dengar Canva pun salah satu apps yang kita gunakan untuk kita edit picture, nak letak terutamanya picture yang nak letak words dan sebagainya. So make sure that grafik yang you gunakan itu ada originality dia lah. Jangan ambil daripada sumber-sumber image dan sebagainya terus pak kat dalam Facebook page. Tak boleh lah macam tu, you edit sikit lah, letakkan kata-kata ke, letakkan you punya trademark ataupun letakkan dia punya nama company, author sikit lah ya. So untuk grafik ni pun
Okay, nanti kita jumpa. Mana Abah? Yang main dengan Abah. Cepat. Yang main dengan Abah. Gangguan. Okay, so grafik ni pun dia ada markah yang banyak ni. So kena pandai-pandai bermain dengan ni lah gambar. Okay, alright. So itu untuk grafik dan jumlahnya grafik ini pun nanti akan saya mention dalam rubrik. Okay, so for last kali adalah conclusion. So you conclude lah berdasarkan apa yang you dah buat melalui Facebook page ini, pengalaman you conduct Facebook page ini, apa kebaikannya, apa keburukannya, boleh je masukkan dalam conclusion. Ataupun you nak conclude keberkesanan, benefit yang you dapat bila you conduct business menggunakan Facebook ads. Ataupun you nak cerita pasal pendapat you berkenaan dengan hard sell, pendapat berkenaan dengan soft sell, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak mendapat perhatian, boleh letak dalam conclusion. Okay, references tak ada pun. Okay, appendix pun tak perlu sebab kita dah letakkan dalam grafik. Okay, setakat ni faham tak tentang kita punya apa yang perlu, konten yang perlu ada dalam kita punya assignment yang ketiga ni? Boleh faham? Boleh? Boleh ke tak? Template ni nak ke tak? Siapa nak template? Nak, madam. Laju nak dapat bayang pun jadilah. Bayangkan dulu. Nanti buat baru faham kan? Okay, template ni kan saya sharekan dalam group kita lah ya. Baik. So ini adalah informasi tentang template. Alright. So seterusnya adalah saya nak share tentang mana rubrik. Ni rubrik ni. Saya kongsikan sedikit berkenaan dengan rubrik. Penting you kena tahu rubrik. Ada certain lecturer dia tak kongsi rubrik ni. Ni kan markah peribadi kan, tapi saya kongsi sebab saya nak you all achieve target ni. Okay, so preliminary materials 5 mark ya. Preliminary material inilah yang termasuk cover page, acknowledgement, executive summary, table of content. Okay, kalau elok banyaklah markahnya, tapi make sure dah kena ada dululah. Kalau tak ada salah satu pun tolak siap-siap dah markah. So make sure kena ada semua and with isinya kena bagus lah. Executive summary-nya kena betul, dia punya acknowledgement, bahasa yang diguna pakai tu bersesuaian dan sebagainya. Okay. Alright, so itu untuk preliminary material. So kita ada ni yang saya mention tadi, Go E-commerce registration, daftar dengan tak daftar je dia punya markah. Once daftar memang akan dapat 10 markah. Tak daftar kosong terus ya. Okay. So seterusnya 5 markah untuk introduction. Ni saya dah letakkan siap-siap dah. Name and address, you ada name and address of your business, ada organization chart, ada mission and vision, ada description of the product, ada price list, complete semua ni 5 mark terus kepada you all. Okay, yang membezakan adalah poor dengan excellent. Yang tengah-tengah ni moderate, satisfactory, yang bermaksud cara penulisan lah. Okay, kalau you buat carta organisasi tak mengikut hierarchy, tak mengikut position ke, so maka dia kurang sikit lah. Ataupun you punya mission dan vision terbalik, ada juga. Ataupun you description of your product itu irrelevant dan sebagainya lah. Okay, so adalah markah-markah dia. Okay, so another one adalah create Facebook. Bila you dah create je Facebook, ini markahnya. Okay, pemarkahan ni berdasarkan you punya tarikan Facebook you, Facebook page you itu. Kalau nampak macam biasa je kurang lah. Kalau nampak macam menarik, color menarik, gambar menarik, layout of your Facebook itulah, meaning to say that layout dia. Kalau nampak menarik, banyak markah. Okay, so yang seterusnya adalah URL. Sama ada kalau kosong markah ni adalah unable to acquire any like. Tak ada like langsung Facebook you tu. Facebook page itu tak ada like langsung. So untuk markah untuk URL ini berdasarkan berapa banyak like you punya page tu.
So you kena promote sikit lah, minta tolong kawan-kawan kan, saudara mara, tolong like Facebook page ini adalah untuk tujuan pembelajaran. Mention siap-siap. Kalau you boleh betul-betul menjual, okey lah. Let's say kalau ada isu yang menyatakan puan, produk ni saya tak jual pun, tapi oleh kerana puan suruh buat bisnes ni, so saya create lah satu Facebook page untuk produk untuk dijual. So you boleh, macam saya mention jugalah, saya ada mention juga minggu lepas, kalau kita tak menjual barang tersebut, kita boleh letakkan disclaimer yang menyatakan this Facebook page is for educational purpose only, to complete assignment ENT 530 only. Okay, dekat kawan-kawan pun yang mana yang you nak suruh dia orang like ni pun, you boleh mention, okay ni untuk subjek ENT je ni, tolonglah like, banyak-banyak like supaya dapat markah tinggi. Okay, alright, so untuk itu markah untuk URL Facebook page. So kita pergi ke seterusnya, iaitu copywriting Facebook teaser. Okay, so untuk teaser ini, kalau you able to produce as maximum as 7 teaser, you akan dapat full mark lah 6. Kalau you buat 1-2, dapatlah 1, buat 3-4 dapat 2, buat 5-6 dapat 3. So you pilih lah, the choices is in your hand, nak buat yang mana satu. Okay, so kita seterusnya adalah hard sell. Okay, hard sell ini dia akan markah akan diberikan berapa banyak hard sell post yang you hasilkan, dan mengikut ni yang saya kuning-kuningkan ni, ITCA, yang mengikut, saya besarkan sikit ni, mengikut ITCA punya formula. Kalau you tak ikut formula ITCA ni, dapatlah 5 markah ni kot. Ataupun kalau let's say lah, kalau you buat 3 je, mungkin dapatlah 3 mark, sebab dia kata kat sini kalau untuk moderate 5 mark kena 4 ke 5 post. Kalau you buat yang you buat tu 3 post saja, mungkin dah 3 post tak follow ITCA, lepas tu mungkin dapat 2 lah kot untuk hard sell ni. Which is kita tak nak lah. Saya nak you go for the maximum. Okay, nak bagi markah ni pun susah juga. Kadang-kadang rasa macam alamak sikit sangat ni, boleh final mark nanti macam mana. Sebab tu saya lebih suka berkongsi cara pemarkahan ni, supaya you get to know, so you take an action. Okay, nanti bila saya bagi markah pun saya tak ada rasa macam sebersalah. Okay, make sure you take an action. Right, so untuk soft sell pun macam itu. The more you post, maksimum 16, you akan dapat 20 marks lah. Tapi kena follow title macam tadi, kita go for title, ada introduction, lepas tu cara you selesaikan masalah, storytelling dia sedikit, and ada CTA, call for action tadi tu lah. So you follow dia punya formula ini, barulah dapat markah yang bersesuaian. Okay, so sebenarnya saya nak macam saya merayu lah, you follow apa yang saya bagi tahu ni. Okay, macam saya mention lah, nak bagi markah ni sebenarnya sebersalah. Okay, kalau you tak follow rasa macam bagi sikit sangat pula. Tapi bila saya tak ikut guideline ni rasa macam tak fair pula. Okay, bila saya dah tunjuk ni, tolong pilih sedikit dan you realisasikanlah benda yang saya mention hari ini. Okay. And seterusnya bahagian grafik pun banyak markah dia. Total mark dia adalah 16 markah. Kalau you ada gambar tapi dia punya kualiti, dari segi gambar ni kita akan menilai dari segi kualiti. Kualitinya kurang bagus, text in picture are more than 20% pun tak boleh, so dia akan mengurangkan markah. Okay, pastikan gambar yang you pilih itu gambar yang berkualiti, you edit elok-elok. For example macam saya mention tadi lah, gunakan Canva, gunakan Adobe kalau you pandai kan. Kalau yang Canva tu bagi saya yang paling mudah lah untuk you edit gambar, ataupun senang-senang you boleh edit terus. Kalau kita save picture kan, buka picture tu dia ada edit atas tu kan, yang tu pun boleh guna. Kalau kita rasa macam tak erti sangat lah, yang tu is the
simplest way. Okay, nak guna handphone pun lagilah senang. Edit gambar macam-macam, apps ada, ataupun kita punya smartphone ini dah completely smart lah sebenarnya nak edit gambar. Okay. So kalau and another one, make sure that grafik yang you letak, yang you postkan dalam Facebook page itu ada relatednya dengan you punya business. Ada relatednya dengan post yang you bagi tahu tu. Okay, tu lagilah ada contribute markah yang lebih. Okay, lepas tu conclusion, boleh gunakan idea yang saya bagi tahu tadi lah. You nak conclude that hard sell, soft sell mana lagi bagus, pengalaman you conduct Facebook page ni, dia punya tarikan ni macam mana. Okay, boleh letakkan dalam conclusion. One page pun dah cukup sebenarnya kalau you buat conclusion. Okay, and the last one adalah writing style, spelling and grammar. Biasalah ini adalah macam markah tambahan lah. Okay, kalau saya tengok you punya writing style tu macam bersih je, dia punya format, dia punya kekemasan dan sebagainya. Kalau dari spelling boleh lagi, grammar ni tak apa nak, saya pun kurang juga, tapi bolehlah tengok, terutamanya spelling tu lah. Ada juga orang tersalah eja dan sebagainya. So kita akan bagi extra mark 5 markah terus. So total adalah 100. Okay, alright. So hopefully that you can follow kita punya rubrik ini. Hopefully jugalah. Ya, kenapa tu? Kenapa raise hand tu? Ada nak tanya soalan ke? Kadang-kadang student saya, student full time saya, bila raise hand dan sebagainya, ada tu saja je madam saya nak try. Ada tu nak pergi toilet pun angkat tangan juga. Bagus budak-budak ni. Okay, alright, so itu dari segi rubrik. Okay, kalau post untuk soft sell ke hard sell ke kena English ke. Okay, ini pun informasi yang saya nak bagi tahu. Mengikut apa yang kita discuss with our RP, resource person, kami menggalakkan in English. Tapi kalau ada dalam bahasa Melayu, diterima ya. Diterima kalau you buat post dekat Facebook itu dalam bahasa Melayu, kami terima. Tapi dalam report ni English lah, yang dalam Facebook tu saja diterima kalau buat dalam bahasa Melayu. Okay, jawab ya Amrina. Jangan risau. Tak boleh bahasa Inggeris memanglah susah sikit kan, bukan bahasa kita. Lepas tu nak create pula ayat-ayat yang macam menarik perhatian ni, susah sikit lah. So dibenarkan untuk buat dalam bahasa Melayu. Selain daripada report ni lah, yang konten dalam report ni selain pada Facebook, English. Dalam post tu saja. Soft sell, hard sell, teaser, yang konten-konten dalam Facebook tu je. Okay, right. So itu pasal kita punya guideline ataupun rubrik. Okay, so sekarang ini saya nak update sikit berkenaan kita punya assignment. So sekarang ni assignment pertama sudah pun dihantar, iaitu BMC. So BMC the first one adalah case study. Case study dah hantar semua. Okay, saya tunjukkan terus kita punya penghantaran assignment. So kita boleh tahulah siapa hantar, siapa tak hantar. So get alert. So assignment yang pertama iaitu case study. Case study, sekejap je saya tengok saya punya folder. Case study BA. Okay, ni dia. Yang hantar setakat ni ada 3 grup, iaitu lambat pula. Yang kumpulan pertama yang dah hantar kita punya case study adalah grup Muhammad Adib, Fitri Izzati, Putri Nur Atirah, Huzrina. Dah hantar case study. Okay, kiranya ada satu grup dah saya rasa tak hantar lagi ni. Supposedly kita ada 12, 4, 3 lah. 3 12,
12 4 darab 3. Oh, so kira semua dah hantar lah ni ya. 4 darab 3 12. Okay. Settle. Case study semua dah hantar. 3 group. Okay. Selamat. Okay. Case study dah selamat. Sekejap. Case study dah selamat sampai pula selamat dihantar. Yang kedua adalah BMC report. Oh tak, yang ni yang saya lepas ni. Mana BMC report? Ada lagi satu ke BMC report. Oh ni dia. BMC report baru 2 group yang hantar. Grup yang buat scarf ni dengan grup yang buat sarung. So ada satu grup lagi ya, belum hantar BMC. Saya tengok kejap. Yang buat scarf ni, B-scarf ni adalah grup Mama Azlan, Amrina, Adrina, Noridayu. So ini adalah grup diorang. Dan ada grup adalah sarung hijab. Sarung hijab terdiri daripada Adib, Fitri Zati, Putri dengan Huzrina. So ada lagi satu grup yang tak hantar BMC ya, take note. Okay, once BMC dah siap, so kita ada lagi satu iaitu BMC pitching. Kena buat video presentation kan. So nanti you boleh masukkan juga bawah tajuk BMC report and pitching. Okay, jangan risau. Last kelas saya ni nanti saya akan attachkan semula link-link ni lah. Link yang submission of assignment ini. Okay, so bermaksud you punya video dan report masuk dalam folder yang sama. Okay, itu untuk assignment yang kedua. So assignment yang ketiga which is ada tak social media mana ya? Ni. So ini folder social media lah, so tak ada lagi lah yang hantar. So social media portfolio ini assignment individual. Once dah siap, upload dalam kita punya folder. So supposedly dalam social media portfolio it will allocate 12 folder lah ataupun 12 file ada dalamnya, dalam saya punya social media portfolio. Okay. Alright, itu adalah update semasa untuk assignment. Okay, yang mana yang belum siapkan, make sure you siapkan cepat-cepat. Okay, let's say kalau tak mampu nak disiapkan on that time yang saya dah bagi tahu ini, just let me know. So kita tahu kekurangan-kekurangan yang berlaku. Macam saya punya student full time juga. Lagilah dengan kelas, dengan assignment yang berlambak kan. So kita kena give and take lah. Yang mana yang tak mampu mereka selesaikan tu kita tambah sikit waktu dan sebagainya. Okay, so kita nak kurangkan stres sebenarnya. So let's say kalau you all tak mampu nak hantar on that time, just let me know. Asalkan tak sampai tempoh yang saya nak kena upload dalam ERES. So kalau dah sampai tempoh tersebut, saya pun dah minta, you all pun tak boleh nak bagi juga, apakan daya, okay, tak boleh nak tolong dah lah. Okay. So penting untuk kita berkomunikasi. Yang mana tak faham ke, tak boleh nak hantar ke, tak boleh hadir kelas ke, bagi tahu siap-siap. Okay, alright. So update mengenai kita punya assignment. So supposedly saya beritahu supposedly assignment business model canvas report adalah pada minggu yang ke-13, iaitu minggu ni lah. Okay. Yang pitchingnya, video pitching minggu depan kena hantar. Social media sebenarnya minggu depan kena hantar juga. Okay. So let's say kalau tak boleh nak hantar, bagi tahulah saya secepat mungkin ni. Madam tak boleh nak hantar, minta masa, dikit masa dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh bertoleransi. Alright. Okay, itu tentang
assignment. So saya dah bagi tahu pasal update assignment, pasal template, dah tunjuk rubrik, and right after this saya akan sharekan link of submission. And now the important thing ni, benda yang penting untuk kita lakukan selepas ini adalah registration of e-commerce. Okay, so saya minta masa sikit, saya nak break kejap. Sebab e-commerce ni dia macam perlukan perhatian sikit, kita break kejap boleh tak? Boleh tak break kejap? Boleh madam, boleh. Okay, break kejap aje, 5 minit je. Sekarang ni jam saya 3.17, 3.20, 3.22 kita masuk balik ya. Siapa-siapa nak ke toilet ke, nak buat air kejap ke, apa-apa sajalah boleh buat sekarang. Nanti 3.22 masuk balik, okay? Boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ke? Ada? Ada. Alhamdulillah. Okey, Meh, kita teruskan sikit lagi ya. Sikit lagi berkenaan dengan e-commerce, Go e-commerce. Okey. Memandangkan Go e-commerce ini adalah something yang barulah untuk you all dan juga untuk saya juga. Okey, so kita nak sama-sama buat, sama-sama boleh create kita punya e-cert tu. Okey, so sekejap ya. Saya buka saya punya slide. Sekejap. Okey, macam mana caranya kalau siapa yang ada dekat depan laptop dinasihatkan untuk sama-sama buat. Okey, sebab benda ni kalau tak buat dia tak tahu. Kalau nak ingat saja memang takut tersalah buat. Okey, sebab different kelas, dia different lecturer yang mengajar, so dia punya step dia lebih kurang, step dia sama, dia cuma nak cari kelas tu. Okay. So setiap lecturer dia bahagian MDEC dah createkan satu account untuk lecturer tersebut. So kalau kelas saya, kelas ENT 530, kena cari kelas bawah nama saya. Okay. Alright, boleh ke yang mana depan laptop tu boleh buat bersama-sama tak? Boleh tak? Boleh. Alright, Meh kita buat ya. So the first one, you kena create, you kena klik kita punya link ni. So go e-commerce registration. Type siap-siap go e-commerce registration, dia akan keluar gambar macam ni paparan yang macam ni. Okay, boleh? Boleh? Okay, once dah keluar paparan ini, you kena register. Tekan yang color kuning ini, color mustard ni, register your account here. Kena register dulu, tak boleh terus login ya, sebab you tak ada password lagi. Okay, so saya mengguna pakai yang husband saya lah. Saya lantik dia jadi pelajar pertama saya lah. Sebab nak tunjuk kat you all ni. Sebab saya punya paparan lain, paparan lecturer lain. So you klik, once sudah klik register, okay, dia akan keluar macam ni. So you kena register dahulu, klik new identity card, isi identity card, lepas tu letakkan you punya email dan you create lah you punya password. Email yang valid lah ataupun email yang aktif. Okay, supaya nanti apa-apa dia akan hantar dekat email. Okay, letakkan email yang valid dan juga password yang you yang you nak create untuk kita punya Go e-commerce ni lah. So once you dah create you punya password itu, dia akan tengok strong ke, good ke. Selagi tak strong, you letaklah huruf besar, huruf kecil, simbol-simbol yang berkenaan macam yang nampak kat sini lah. Minimum 6 characters. Okay, so dah create password, dah ada username. So the next one adalah you kena select. Bawah tu dia akan select student activate ataupun university ataupun macro entrepreneur ataupun SME. So you kena select as a student. Jangan klik macro entrepreneur atau SME, yang ni adalah di bawah terus, bawah MDEC. Okay, you kena klik as student. So you kena accept, then kena accept lah terms and condition dan sebagainya. Lepas tu klik register. Boleh? Dah sampai ke peringkat ini? Dah medium. Kesebelah sudah. Alright. Okay. So dah sampai ke peringkat itu, so you boleh terus sign in lah macam biasa. Okay. Bila you dah sign in tu, you kena cari my profile. Jumpa tak my profile? Jumpa tak my profile? Sekejap, saya try buka saya punya dulu. Dia keluar macam ni.
supposedly kalau let's say kalau you dah log in, ni saya tengok balik so you dah ada password semua, so you log in. Baik. Kenapa pula dia punya password salah ni? Sudah, sekejap. Hai, salah password. Tadi elok-elok je ada. Masya Allah, tak nak bekerjasama pula. Ni lah forgot password lah. Masa-masa ni lah nak buat hal. Sekejap ya. Teruskan dulu. Teruskan mana yang belum register tu, register dulu. Mana? Tak ada pula. Tak ada pun. Hai. Forgot email. Sekejap, pakai email lagi satu. Barulah boleh. Oh, email salah rupanya. Okay. So kalau bila you register tadi, dia terus masuk macam ni, you tekan je mana-mana. Tekan je lah learn online ni. Dia akan bawa you ke page begini. So you tekan kat sini my profile. Tekan my profile. Okay, boleh nampak tak my profile ni? Boleh? Cari website tak jumpa, saya pastekan website. Tekan website ni. Okay. Siapa yang dah sampai ke page ni? Siapa yang dah sampai kepada my profile ni? Ada yang dah sampai? My profile. Ada? Dah madam. Laju. Okay, dah sampai kat my profile ni. Okay, saya buka balik saya punya kat add new dah. Okay. Alright. So dah sampai kat profile tu, you tekan my profile, you pastikan dekat bawah ni dia ada ni tau. Institution apa ya? Institution ke apa entah. Tak ingat dah. Jap. Ni institution details. So you click add new. Nampak tak? You click add new.
dia akan keluar kelas detail. Okay, dia keluar kelas detail. So untuk types of institution, pilih Institute of Higher Learning, IHL. Sebab dalam IHL sahaja yang ada UiTM, ada senarai Universiti Awam kat Malaysia. TVET tu bukan ya. So you klik Institute of Higher Learning, IHL. So you pilih bawah dia dekat senarai bawah-bawah Universiti Teknologi MARA. Klik yang tu state Perak lah. Okay, name of institution, ambil yang Seri Iskandar, jangan ambil yang Tapah pula. Okay, bila you klik dia Seri Iskandar, dia automatic akan generate address, city, district of institution dan juga postcode. Pandai-pandai, okay. Dia terus akan generate kan 5678 ni automatic. Okay, dan seterusnya you masukkanlah you punya bachelor degree, part time. Lepas tu dekat lecturer name ni cari nama saya, Hafini Suhana Betty Ibn. Okay, dah cari nama saya, dah letak course name ada ENT 530. Yang itu okay. Bye. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Dah tutup. Okay, you cari course name ENT 530. Lepas tu dekat subject name, Principles of Entrepreneurship. Pilih you punya kelas. Month enrolling the subject, March lah. Saya pilih March. Sebab kita memula pada March. Okay, so enrolling subject, year enrolling 2020-21. Internship semua ni tak payah lah ya. Yang bawah dia ni tak payah. So bila tak payah, yang bawah 9, 10, 11, 12, 13, 14 ni tak ada. Kecuali expected year to complete study ni buatlah 2021 jugalah. Okay. Ni 2021 expected month to complete, pilih August. Kita langsamlah August. March sampai August. Okay. Related to study field, year. Sebab kita belajar buat business. Okay, lepas habis tekan submit. Boleh? Siapa dah sampai ke submit dah? Sudah madam, berjaya. Okay, hal lain tu take time sikit. Okay, once dah tekan submit, sekejap ya. Once dah tekan submit, saya tengok dekat saya punya. Ini adalah paparan saya ya. Sekejap. Okay, ini adalah paparan saya. Saya akan dapat tahu student saya yang telah pun mendaftar di bawah saya. So ada, Allah bisikan kalbu, nama siapa je ni? Muhammad. Tak keluar semua. Ada, okay, Syah Rizwan ada, Khairul. Okay, ada 3 orang yang telah pun mendaftar. Okay, tak ni, Khairul Fahmi lelaki saya. Kini 2 orang yang telah mendaftar. Okay, so once you dah daftar, nama you memang ada di sini. Di bawah list of student based on sales achievement ni. Di bawah saya punya apa ni? Sistem, dia akan letak ada nama you. Okay, sekarang ini you kena generate you punya e-cert. Okay, nama yang dah ada ini saya akan approve dia punya e-cert. Okay. Baik. Sekejap, loading. Okay, ramai dah ni. Okay, ada Fitri, ada Aini Suhaila. Okay, saya approve dulu e-cert. Okay, itu setakat ni ada 4 orang yang telah pun berjaya mendaftar. Okay, once saya dah approve dia punya e-cert, awak pergi balik dekat awak punya my profile, bawah sekali. Bawah sekali dia boleh klik generate e-cert kata silap saya. Ataupun download e-cert ke apa ke, tekan yang tu, nanti dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar e-cert macam ni.
E-usahawan certificate of completion. This acknowledge that nama you all lah, has successfully complete e-usahawan course level 1, iaitu level pendaftaran baru. So ini ni e-cert ini yang perlu you attachkan dalam kita punya report tadi tu. Saya nak tengok ada ni ya, tak ada ni, tak ada markah 10 ya. Boleh tak? Siapa dah berjaya keluarkan e-cert? Ada yang dah berjaya? Dah madam. Yang dah? Alhamdulillah. Yang tak lagi tu, ada dekat bawah, kat my profile kat bawah tu, e-cert. General e-cert ke apa entah ayat dia. So you boleh keluarkan yang ni, simpan elok, nanti masukkan dalam report. Okay, tak ada yang ni tak ada markah ya. Okay, pastikan ada. Madam, nama saya ada tak? Nada sekejap. Kalau saya tak approve, you takkan dapat lah ni. Apa ni? Certificate ni. Sekejap saya kena refresh. Sekejap ya. Okay, Nada ada. Siapa yang dah register tapi tak ada lagi e-cert tu bagi tahu Setakat ni apa yang memadam Syahrizwan ada, Fitri ada, Adriana, Nada ada, Aini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So lagi 6 orang yang belum register. Ada seorang yang tak dapat masuk kelas, bertugas, ada 11 lah. Ada 11, 5 orang lagi. Okay, make sure you boleh. Make sure lepas you dah register tu kena bagi tahu saya. Sebab saya nak generatekan e-cert ini kepada you all. You all tak bagi tahu, kalau kena time-nya saya check, okey lah. Kena time-nya saya tak check, you tak boleh nak generate e-cert tersebut. Okay, simpan elok-elok, nanti attach dalam kita punya report. Okay, setakat ni habis dah agenda kita ni. Dah dilunaskan pada hari ini lah. Alright, so sekarang ni adalah sesi Q&A lah. Ada apa nak ditanya? Before kita habiskan seminar yang kelima kan, tak jumpa dah lepas ni. Untuk ke akhir kalinya, ada apa-apa nak ditanya berkenaan assignment dan sebagainya? 20 minit lagi. Ada? Anything to ask? Semua clear ke? Semua clear, tak ada masalah? So far tak ada. Tamat lagi ni, 20 minit lagi ni. Apa lagi sekejap. Madam, nak link untuk hantar report madam? Betul. Ni saya tengah baca ni. Send link submission. Alright. So link untuk submission tadi, mana saya punya ni? Ini adalah untuk social media. Sekejap, saya kena ubah setting dulu. Saya minta maaf banyak-banyak. Ada je yang student yang suruh minta apa ni? Minta di check dulu dan sebagainya kan. On that time busy, tak boleh nak check lagi. Lepas tu bila ada masa lupa pula. Minta maaf banyak-banyak. Kalau betul-betul nak suruh check tu kena spam message sikit lah. Okay, saya sharekan terus dalam group mana WhatsApp. Saya share terus dalam group. Dan juga saya attachkan juga dalam kita punya U feature pun. Let's say hilang message ke, boleh cari dalam kita punya U feature sahabat Aksat. Tengah loading dalam WhatsApp ni.
link social media. Okay, yang ni adalah untuk social media. Ini lagi satu untuk BMC. Boleh check dekat dalam WhatsApp masing-masing. BMC report and teaching. Link okay. Dah pun attach kedua-dua link dekat dalam group. Tak boleh buka insert. Tak boleh buka insert tu jadi macam mana? Sekejap, saya tengok balik saya punya. Yang nama Adriana, tak boleh buka insert tu kenapa? Adriana dah daftar dah. Amrina belum. Existing user. Kalau existing user, dia suruh jadi macam mana tu? Kalau yang existing user tu dia suruh macam mana? Dia suruh hantar. Kalau dia still lagi boleh buka profile tu okey je, you just kena tambahkan kelas tu je. Klik banyak kali ke download tapi tak boleh. Adriana, saya approve balik insert awak. Adriana, saya approve balik insert awak. Cuba try lagi sekali. Fitri pun jadi benda yang sama tapi dia kena refresh. Okay, dia kata already user. Okay, kalau yang ni masa kita nak register kan Amrina? Ni masa kita nak register, right? Betul tak Amrina? Okay, so you tak payah register dah. So you pergi dekat sign up tu terus. Sign up ke sign in? Pergi kat sign in terus. Okay, let's say kalau you tak ingat pun you punya password ke apa ke, you boleh buat forgot lah. Try yang macam tu dulu. Forgot password macam saya buat tadi tu lah. Forgot password, tak boleh, forgot email. You boleh masukkan dululah mana satu email yang you ingat, lepas tu you buat forgot password. Ya, Adriana dah boleh. Okay. Yang mana yang terjadinya kejadian yang dah ada dah ada account dan sebagainya tu boleh ni lah, tak payah register, sign in terus. Tapi kalau tak ingat boleh forgot, nanti dia akan hantar email. Boleh tak?
Kena try lah dulu. Mana-mana yang tak boleh tu kena try dulu. Macam yang saya buat tadi tu lah. Saya memang account ni memang nama dah ada dah. Tapi lupa kan, lupa password dan sebagainya. So kena try and error. Rupa-rupanya dah pernah daftar dah. Mungkin you pernah buat yang the previous 2 weeks hari tu ke dah pernah buat ke apa ke. Sebab tu dah ada data tu. Lagi ada apa lagi? Masalah? Nak tengok nama sekejap. Yang 5659 ni Amrina ke? 5659 nombor telefon. Sebab ada lagi seorang yang WhatsApp ni. Kiranya dia ni orang yang berlainan. Some data is incomplete or not valid. Please correct the form input. Sudah. Apa yang not valid? Tak boleh tekan langsung Okay. Kalau let's say phone ini tidak membantu menggunakan phone, mungkin kena menggunakan laptop. Mungkinlah salah satu sebab lah. Ialah benda yang berkaitan dengan sistem ni kita tak reti nak control juga. Ada yang dia tak, mungkin dia tak incompatible with your phone. Mungkin website ini dia tak boleh nak register pakai phone ke, dia tak compatible. So kena guna laptop dan sebagainya lah. Okay, Amrina. So masalah Amrina adalah dah register. So you kena balik lah. Kalau kena tak payah register dah lah, kena sign in terus. Okay, lain permasalahan. Diingatkan kembali untuk yang BMC satu lagi group yang berhantar, okay? So later on, please make sure that you dah pun mungkin fasa in progress, dah siapkan BMC pitching tu. Okay, saya ada berapa minit ni? 10 minit. Saya nak kongsikan sikit BMC punya video presentation. Kita tengok sikit dia punya rubrik juga nak kongsikan. Dia punya pemakahan untuk video presentation which is contribute 20 marks. Okay, besarkan sikit biar semua orang nampak. Okay, so dalam kita punya video itu kena ada introduction. Kriteria pertama adalah introduction. So you kena introduce dululah siapa group members, business you ini adalah business apa. So kena get clear. So make it as interesting sikit lah introduction kan. Method untuk kita buat video ini ada pelbagai sebenarnya. Sama juga macam student saya yang full time ni pun sama juga duk tanya, slide saja boleh tak madam, ke nak buat video ke nak buat macam mana ke. So sebenarnya it's up to you. Dia berdasarkan kreativiti. Nak makan lebih kena usaha lebih sikit. Buat presentation ada muka, suara, jangan video saja. Okay, menggunakan aplikasi apa terserah. Ada orang guna Canva pun boleh dah cantik dah. Ada orang advance sikit pakai KineMaster, pakai Photone dan sebagainya. Paling senang you boleh buat presentation, slideshow menggunakan ni kita punya PowerPoint. Ada dia tekan ada function dikata record slideshow macam tu lah. Yang tu paling simple lah. Tapi kalau you memang kreatif, boleh gunakan platform lain. Okay, so kita ada introduction, content-nya. Okay, you punya content itu, you punya presentation, you punya BMC tu lah. Okay, 9 elemen itu mesti diterangkan. That will related with your produk ataupun servis. Okay. Yang penerangan tentang BMC tu pun saya dah attach dalam kita punya minggu ke berapa hari tu ya. Tak ingat dah. Ada contoh. Okay. Boleh berpandukan pada itulah. Okay. Dan ni dari segi konten, banyak ni 12 markah. Okay. Understanding, develop. Faham ke tak faham apa yang you
sampaikan. Dari segi grafik pun ada markah, originality and creativity pun ada markah. So total adalah 50 markah. Okay, bye-bye. Totalnya adalah 50 markah, tapi contribution is about 20% only. So each of your members kena bekerjasama. Nak present seorang pun boleh, nak semua present pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ada video presentation tersebut. Okay, jangan hantar video kosong, ada tulis-tulis saja. Saya pun malas nak membaca, saya nak dengar je apa yang you present. Okay, so and another one, jangan buat presentation yang meleret-leret sampai 20 minit ada 15 minit tu dah kira macam lama dah sebenarnya. Supposedly 10 minit. 10 minit tu pun just nice lah 10 minit. Boleh. Sebab BMC ni dia tak banyak pun. Saya punya student diploma pun present BMC juga, tapi boleh kurang daripada 15 minit. Sebab kita nak menerangkan tentang 9 elemen itu saja. Tak bermaksud you kena macam tempek semua info dekat dalam you punya presentation. Dia boleh letakkan point-point, you elaborate sikit lah. Let's say, okay, value proposition that we have been decided for our product are our product can give happiness to our customer because our product smells good and it will release stress. Macam tu pun dah cukup dah. You letakkan satu je, happiness. Letakkan comfortable value proposition dia. Tu pun dia dah boleh elaborate sikit. Okay. Sebab dalam kita punya dalam case business dalam case BMCU ini you kena buat full report kan. So banyak benda yang you boleh ceritakan. Even though dalam dia punya slide ataupun presentation itu dia letakkan point, you boleh elaborate. Okay. Boleh. On the way nak hantar, okay, tak apa. Boleh saja nak hantar hari ni ke esok ke, bila-bila lah yang bersesuaian, insyaAllah. Yang penting hantar. Tak hantar tak ada markah. Kena hantar. Lambat dengan cepat je, saya terima. Jangan risau. Okay, jangan stres-stres. Sekarang ni adalah minggu yang memang minggu yang kita panggil minggu tertekan lah. Sebab semua dah minta. Bukan subjek saya je, subjek lain pun dah minta assignment ni, assignment tu dan sebagainya kan. Okay, kena hak dah buat mula-mula tu okey lah. Hak baru nak buat dan sebagainya, stres tempat kerja, stres belajar, stres kat rumah dan sebagainya. Okay, Cik Nazri pun dah warning dah lecturer. Jangan terlampau memaksa, yang mana dia boleh permudahkan mereka ini. Hujung-hujung ni stress level dia sangat meningkat. Lecturer pun stress, student pun stress. Okay. So ODL tak dinafikan, ODL memang a new way of creating stress lah kot kan. Okay, kita yang mana kita boleh win-win situation tu kita amalkan lah. Okay. Ada apa-apa lagi? Membebel pasal saya ni. Ada apa lagi? Ada lagi nak tanya apa? Ada? Ada yang baru daftar ke? Ada? Question seterusnya, ada lagi tak? Semua jelas Semua dah jelas tentang penghantaran assignment, dah jelas tentang kita punya structure of assignment and action that you need to take lah. Okay. So dah pukul 4 dah sebenarnya, 3 minit lagi. So kepada mereka yang tak join kelas kita pada hari ni, saya memang record. So later on you boleh ni baliklah, tengok balik kita punya Go E-commerce, tengok balik saya punya update of assignment submission dan sebagainya. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita one more thing, you kena tick you future. Jangan lupa tick you future. Kalau tak boleh tick, bagi tahulah saya. Okay, and memandangkan ni adalah kelas yang terakhir, so saya nak minta maaf sekiranya kekurangan daripada pihak saya, ada yang terkuris hati ke, ada yang terlebih saya halalkan, yang terkurang itulah. Kurang dari segi penyampaian, kurang dari segi maklumat daripada material dan sebagainya, saya mohon maaf. Dari hujung rambut sampai hujung kaki saya doakan you all semua berjaya habiskan semester ini dan semester-semester seterusnya dan akhirnya mendapat skor ijazah itulah.
Okay, semoga dipermudahkan, terutamanya you all lah yang PJJ ni, yang komitmen yang lebih banyak ni kan. So saya doakan dipermudahkan, dan di apa lagi, dipermudahkan, dipermudahkan rezeki semualah yang baik-baik semua untuk sudut-sudut saya. Okay, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan apa lagi tu, madam kita kira hantar assignment 3 due 1897. Boleh. Assignment ketiga nak hantar sebelum 1887 pun boleh. Yang mana tak boleh hantar on that time pun saya terima. Tapi kena make sure bagi tahu saya dulu lah ya. Group yang lain tu lah. Kalau Adrina nak hantar 1887. Yang lain nak hantar cepat boleh, lambat tu kena bagi tahulah sebabnya lah. Okay. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu datang daripada saya. Okay. Kalau jumpa lepas ini, tegur-tegur lah. Okay, saya ada je di sekitar Sri Iskandar ni lah. Kalau boleh nak extend madam, boleh Adriana, boleh. Nanti bagi tahu dalam grup. Okay, bagi tahu dalam grup bila tarikh nak di-extend kan tu. Kita discuss lah dalam grup nanti. Okay, boleh Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Jumpa lagi di masa hadapan. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih madam. Welcome. Sama-sama.